Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua penonton Nona. Perasaan bahagia seorang wanita akan dirasainya apabila orang di sekeliling, terutama insan-insan yang dikasihi juga merasa bahagia dan disayangi. Di sebalik kelembutan wanita, sifat seorang isteri, ibu dan anak yang penuh dengan rasa kasih dan tanggungjawab tersembunyi kekuatan dan kecekalan yang mampu mendepani dugaan dan cabaran dalam kehidupan. Menarik di Nona minggu ini. First year memang agak down, and then saya banyak berkongsi pendapat, berkongsi kisah dengan family EB yang lain. Dari situ saya dapat semangat. First orang kata dapat berita tu memang blank jugalah. And then dia punya kos perubatan tu yang tinggi. Saya suka sesuatu yang retro modern. Maksudnya sesuatu yang lama diberi nafas baru. Kalau dulu kami fast fashion, sekarang ni saya ingin kepada satu era lain lah, iaitu slow fashion. Chai ni dia ada kaitan dengan teh tarik tau. Untuk siapa yang pagi-pagi pergi kedai mamak minum teh tarik kan. Teh tarik itu sebenarnya berasal daripada India. Pemilihan konsep dekorasi bagi sesebuah kediaman perlu mengambil kira pelbagai aspek. Contohnya, jenis perabot, penggunaan warna dan susun atur ruang agar dapat mewujudkan suasana yang tenang dan nyaman. Modern farmhouse atau rumah ladang ala Inggeris dengan sedikit sentuhan moden antara konsep yang popular masa kini. Bijak menyusun atur kediaman akan membuatkan ruang tampak lebih luas dan penggunaan warna neutral sesuai dengan mereka yang gemarkan gaya sederhana. Ikuti Diary Deco untuk inspirasi kediaman anda. Setiap pemilik kediaman pasti mengimpikan dekorasi dalaman rumah yang cantik dan teratur, terutamanya bagi wanita yang berkerjaya. Berkhidmat sebagai pegawai kanan di sebuah agensi kerajaan, suasana rumah yang tenang menjadi antara terapinya setelah sibuk bekerja seharian. Konsep modern farmhouse ni dia memang sesuai untuk kita yang ada family, anak-anak kecil, di mana dia lebih homey, lebih warm and welcoming. So that's why saya sukakan konsep ni lah. Tidak mengambil sebarang khidmat proyek kedalaman, ibu kepada 2 orang cahaya mata ini juga akui agak sukar untuk mencari sendiri perabot dan perhiasan rumah pada awalnya. Barang-barang yang nak kenakan dengan konsep tu kebanyakannya adalah di luar negara lah. Jadi saya terpaksa gunakan khidmat shipper untuk bawa barang-barang yang saya minat tu ke Malaysia. Pemilihan warna yang bersesuaian juga amat penting kerana ia mampu mempengaruhi ruang kediaman supaya tampak lebih luas dan nyaman. Saya memang bukan seorang yang sukakan color-color bold. Jadi pemilihan color kalau nampak daripada perabot-perabot saya memang color-color yang lebih lembut, yang lebih sejuk mata memandang lah. Sebagai seorang yang amatur dalam mendekorasi rumah, wanita berusia 37 tahun ini tidak terlepas daripada melakukan kesilapan ketika menghias kediamannya. Ada juga yang saya beli secara online. Sometimes bila barang tu sampai sebenarnya tak kena dengan konsep ataupun tak kena dengan ruang tu. Memang ada masanya saya akan menjual semula barang-barang tersebut. Mula menghias rumah sejak tahun lalu, keluasan kediamannya diambil kira sebelum membuat sebarang rekaan kabinet supaya setiap sudut tidak terlihat terlalu padat. Rumah saya ni sebenarnya dia tak terlalu besar dan tak terlalu kecil lah. Saya sukakan setiap barang itu mesti ada tempat dia. Jadi saya banyak mengutamakan storage di rumah saya supaya setiap barang tersebut adalah tersorok dan tak nampak. Dengan teknologi yang semakin moden, ada beberapa pendekatan dan kajian yang harus dibuat sebelum memulakan projek menghias kediaman sendiri. Ada banyak sangat resource yang kita boleh dapat daripada media sosial, daripada Pinterest, daripada TV. Jadi kita kena banyak buat research sebelum kita decide untuk berbuat sesuatu tu. We have to get involved, especially masa dalam peringkat planning. Jangan terlalu bergantung kepada kita punya kontraktor saja.
Walaupun menghias rumah tanpa bantuan daripada khidmat profesional, wanita ini akui dia berpuas hati dengan usaha kerja kerasnya dalam menghasilkan dekorasi rumah idamannya. Kalau nak menghias rumah ni, kita menghias biarlah daripada hati sendiri. Apa yang kita minat, kita zahirkan daripada dekorasi kita. Kadang-kadang kalau kita terlalu mengikut trend, benda tu tak jadi apa yang kita sukalah. Make sure kalau you nak dekorasi rumah, biarlah benda tu apa yang you betul-betul idamkan dan apa yang ada dalam hati you. Rumahku, syurgaku. Dengan sedikit idea sentuhan sendiri bersama inspirasi media semasa, ia mampu menghasilkan kediaman yang tenang sekaligus memberi ruang santai dan selesa buat seisi keluarga. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Bagi Nur Syuhada Abu Bakar, dugaan untuk membesarkan 2 orang cahaya matanya yang menghidap sejenis penyakit kulit mudah rapuh terpaksa ditempuhi dengan reda meskipun sukar. Epidermolysis bullosa bukan sahaja menyebabkan kulit pesakit mudah luka, malah ia juga menyukarkan pergerakan dan mengganggu perkembangan penghidapnya. Nona menyelami keperitan yang dilalui oleh ibu cekal ini demi membesarkan anak-anak tersayang. Bimbang dan sedih melihat keadaan anak-anak mereka yang masih kecil namun terpaksa melalui hari-hari yang sukar akibat penyakit yang dihidapi. Muhammad Nazrin dan isteri Nur Syuhada perlu terus kuat dan cekal demi anak-anak tersayang. Okey. Sebab Allah. Sebab Allah. Memang cara Ngadu yang nangis tu yang kita risau. Yang paling kita risau. Sebab apa? Adakah sekolah rendah dia akan terima? Aina Afia 6 tahun dan adiknya Muhammad Mikhail yang baru berusia 3 bulan disahkan mengidap sejenis penyakit kulit epidermolysis bullosa. Mereka berisiko mengalami luka setiap hari kerana kulit pesakit rapuh dan mudah koyak. First orang kata dapat berita tu memang blank jugalah. Orang kata memang kosong terus. Tak tahu apa nak buat, mana nak cari ubat dia apa semua dan macam mana nak ubatkan dia pula macam mana. Sebab apa dressing dia yang paling utama lah waktu tu. Sebab kita hospital pun supply tak banyak. Dia bagi pun mungkin dalam tahan seminggu lebih dia punya dressing untuk dia seorang ni kakak dia, Aina Afia. And then dia punya kos perubatan tu yang tinggi sebenarnya sebab apa kami terpaksa beli juga ubat-ubat dia, dressing dia, bandage dia. Ini nombor 2 ni pun kurang sikit pada kakak dia. Keadaan kesihatan anak-anak yang semakin merosot pernah menyebabkan Syuhada hampir berputus asa. Tetapi wanita ini cuba bangkit semula dan bina semangat baharu melalui perkongsian bersama ibu bapa yang mengalami nasib sama. Perasaan saya masa tu macam agak blank sikit dan sedih lah kan, anak first dah sakit macam ni. And then waktu tu memang agak down yang teramat sangat macam saya cuba kuatkan sebab first year memang agak down and then saya ambil sebanyak berkongsi pendapat, berkongsi kisah dengan family EB yang lain. Dari situ saya dapat semangat. Selain memerlukan kos rawatan yang tinggi, pengidap penyakit ini juga bukan sahaja mengalami penderitaan kulit, malah turut mengganggu kesihatan anggota badan yang lain. Paling struggle bila nak tukar dressing. Nak sebut mandi paling susah yang ni. Yang kakak dia ni paling takut. Adik dia ni alhamdulillah lah, masih kecil lagi, bolehlah kita mandi lagi macam biasa. Yang kakak dia ni je. Okey. Sebab Allah. Dengan dia punya mata pun boleh efek juga. Kadang-kadang bila tidur, dia budak-budak dia akan garu. Bila garu tu besok tu, 2-3 hari mesti takkan buka mata. Dia pejam je. Ayah pakai baju apa? Mana? Ayah pakai baju warna pink macam Aina. Ya.
Meskipun keadaan Aina berbeza daripada anak-anak lain, namun dia bertuah kerana sentiasa mendapat sokongan daripada guru tadikanya. Keadaan ini tidak menghalang Aina untuk meneruskan pembelajaran serta bergaul dengan rakan-rakan lain. Okey, Afiah ni dia murid yang mudah nak diajar, tapi sebabkan kekangan fizikal beliau, jadinya dia agak susah nak catch up dengan pembelajaran di sekolah lah kan. Tapi dia murid yang sangat mudah lah nak diajar, dan tapi dia senyap lah, seorang murid yang tak bercakap banyak lah. Pembelajarannya untuk kanak-kanak normal, tetapi disebabkan di sini tidak ada apa kita panggil tu pendidikan khas untuk kanak-kanak prasekolah. Jadinya saya ambil dan saya cari inisiatif sendiri untuk mengajar Aina. Dia macam agak memang kita kekangan dari segi bahan bantu, tetapi Aina alhamdulillah dia boleh ikutlah setakat ni, cuma dia agak perlahan lah. Nona berkesempatan mendapatkan maklumat lanjut berkenaan rawatan penyakit epidermolysis bullosa daripada pakar kulit dan perubatan. Ia adalah satu jenis kumpulan masalah kulit yang sangat jarang berlaku akibat kekurangan protein yang penting untuk lekatan dan kekuatan kulit teratas. Ini menyebabkan kulit rapuh dan lemah dan senang terkoyak dan luka dan melepuh atau blister. Lepuhan terjadi apabila terkena kecederaan yang ringan, kepanasan, tergaru, tergosok, terlekat pada pita pelekat ataupun secara spontan untuk jenis yang sangat teruk. Rawatan EB adalah tertumpu kepada pencegahan kulit dari kecederaan, menyentuh kulit dengan lembut. Jika mengangkat bayi, perlulah kita menggunakan kain yang lembut, support di punggung dan belakang leher dan jangan mengangkat di ketiak. Penjagaan luka dan lepuhan sangat penting. Pastikan kita basuh tangan dulu sebelum menyentuh luka, memberikan ubat tahan sakit sebelum kita buat dressing agar mereka boleh tahan dengan kesakitan sewaktu membuka, mandi dan membalut dressing. Keadaan luka di keseluruhan tubuh Aina seperti di tangan dan belakang badan harus sentiasa dipantau kerana ia akan mendatangkan risiko sekiranya tidak dijaga dengan baik. Ibu bapa menjadi tempat untuk Aina meluahkan perasaan dan mengadu mengenai kesakitan yang dialami. Even sekarang ni pun yang paling kami risau untuk dia ke sekolah. Itu yang paling takut sebenarnya. Lagi satunya daripada pihak kawan-kawan dia, environment sekolah tu, kadang-kadang takut kawan dia terpijak. Semalam pun dia mengadu dengan mak dia, menangis-nangis. Kawan tanya Aina, tangan Afiah kenapa dia? Aina tak tahu nak cakap apa. Aina pun diam je lah. Dia balik mengadu tu yang dia menangis tu. Bila dia mengadu yang nangis tu yang kita risau. Dia balik kita risau. Sebab apa? Adakah sekolah rendah dia akan terima? Harapan saya untuk masa akan datang dan masa yang dekat ni kan, saya harap semua boleh menerima pesakit EB ni, and dia punya hak tu kalau boleh sama rata kan. Kita anggap dia normal just kulit dia je masalah. Terpaksa telan meskipun pahit. Tidak ada yang lebih diharapkan oleh pasangan ini selain penerimaan baik masyarakat terhadap penyakit yang dialami oleh kedua anak kecil mereka. Nona mendoakan supaya adik Aina dan adik Mikhail diberikan kemudahan dan kekuatan daripada Allah untuk menempuh kehidupan di hari mendatang. Minggu ini Nona bersiaran di kediaman milik Datin Rashidah Yusof dan Datuk Muhammad Yusof Abdullah yang terletak di Kemensa Heights, Kuala Lumpur. Episod kali ini yang seronoknya Mira dapat merasai juadah hasil air tangan tuan rumah yang akan bersama anak istimewanya menyediakan resepi istimewa Nona. Assalamualaikum, apa khabar Datin? Adik Sarah? Waalaikumsalam Mira. Sihat? Alah. Hari ni Datin kita nak buat apa ni? Banyak sangat bahan-bahan yang Mira nampak ni.
kita akan buat quiche bayam daripada bayam. Quiche bayam favourite Mira tu. Masya Allah. Kita selalu tengok Datin dengan Sarah dalam Instagram je kan. Hari ni Kak Mira rasa bertuah sangat dapat jumpa Sarah depan mata. Suka masak ke? Oh, ni memang mami assistant lah ni ya. Ini memang I punya apa orang kata in-house chef. Kalau dah Sarah pun kata dia suka masak, dia apa kata kita jangan buang masa. Mungkin Datin boleh kongsikan bahan-bahan yang ada depan ni. Okey. Kita akan gunakan tepung gandum, salted butter ataupun unsalted, and then telur. Oh, itu saja untuk pastry? Itu saja. Untuk ditumis, kita perlukan bayam, bawang putih, bawang merah, ini butter dan sedikit garam. Itu je. Okey, mula-mula sekali kita buat kita punya pastry lah. Pastry. Okey. So, ada rumah yang tak ada timbang kan? So, saya cut it short, senang. So kita buat. Ni cara orang lama ni. Nenek saya pun dia suka pakai ni je. Senang kan? Satu cawan kita masukkan. 2 cawan tepung gandum. 2 cawan tepung gandum. 2 cawan tepung. Pandai. Okey, ini dia kita punya tepung gandum. Saya tak letak garam sebab apa? Kita dah gunakan salted butter. Kita potongkan dia cube. Tapi akan masukkan semua juga. Tengok pada kita punya kelembutan. Kelembutan apa ini? Pastry. Cuba Sarah buat. Ada chef junior kat sini. Gaul-gaul dia. Wah, ada talent lah. Oh, masukkan butter ni satu persatu? Bagi dia mix dulu. Lepas tu baru kita add on. Sampai kita boleh bentuk dia. Dia macam gini je sebenarnya. Macam gitu je. Something like this. Dia panggil teknik. Ini teknik yang senang sangat. Okey, kita akan gaul sampai boleh bentuk. Betul Datin? Ya betul. Dan dough ni perlu direhatkan atau tidak? Perlu direhatkan dalam 45 minit. Ideally overnight lah. Kalau overnight tu dia jadi macam mana? Lebih sedap ke? Lebih crispy ke macam mana? Dia punya luar dia crispy, dalam dia lembut. Tapi ni berapa lama lagi Sarah ni? Kakak cakap ke dah lapar? Ke dah ada yang dah siap? Ada kita dah siapkan sebenarnya. Dia jadi macam serbuk roti macam tu. Macam ni je. Lepas tu kita gaul dia sampai dia lembut. Kita masukkan telur sebiji. Lepas tu rehatkan dia. Dah siap untuk bahagian pastry. Kita rehatkan dia tu, kita tutuplah dia elok. Letak dalam fridge. Letak dalam fridge. Dan bila dah masuk dalam fridge tu kan dia macam keras kan. Okey, kita letak dia room temperature. Bagi dia lembut baru kita boleh uli dia. Adalah dia punya step by step. Inilah dia dough yang telah direhatkan selama 45 minit dan Datin dah letak pun dalam bekas acuan dan beginilah rupanya. So lepas ni kita nak buat apa pula Datin? Sekarang ni kita nak saute dia punya sayur Mira. Kita perlukan bawang putih. Okey, ni bahan asas lah. Bahan asas. So, itu je. Berapa banyak kita nak pakai bawang putih ni? Mira suka bawang putih banyak ke sikit? Kalau banyak, pakai berapa? Kalau banyak kita buat 5 ke? 5 je. Okey. Letak bawang merah sikit. Ini setengah? Separuh cukup. Kalau tak nak banyak, tak perlu banyak. Juada ni untuk siapa? Sebab kita tahu kan ni healthy kan? Yes. Biasanya untuk siapa? Juada ni seisi keluarga. Saya memang educate lah ada orang ni makan sayur. Sebab tu kalau Mira perasan, saya banyak tanam sayur kan? Ya betul, dekat luar rumah Datin penuh sayur. Petik je kalau nak masak? Petik aja. Okey. Kita saute dulu. Kita panaskan dulu kita punya butter. Kita kalau katalah tak ada butter kat dapur tu, pakai minyak boleh? Boleh. Boleh je. Boleh. Apa-apa pun boleh. So kita masukkan bawang kita. Sarah nak buat apa Sarah? Nak tolong apa? Tolong stir? Okey. Boleh. Dia boleh? Boleh tolong stir Sarah?
Tolong stir. Pandailah dia. Mira biasa tu kan? Oh, ya. Stir, Oh, stir bau apa dia. tu? Garlic and onion. Garlic and onion and Butter. butter. Mix it up together. Oh, mix it up together. Pandailah. Mira, kalau Mira nak tahu, Sarah ni anak istimewa. Istimewa sangat dekat keluarga kami. Dia ada dyspraxia. Maknanya dia baca terbalik-terbalik. Oh, Dia ada mirror image. 9 jadi 6. M jadi W. U jadi N. Tapi Alhamdulillah, Sarah nampak aktif, nampak sihat. Mungkin Datin boleh kongsikanlah dekat penonton kan apa rutin Sarah? Okey, salah satu rutin Sarah ialah dia terapi berkuda, Mira. Oh ya? Daripada tahun 2016, saya educate dia, kenalkan dia dengan terapi berkuda. So dia juga dah involved dengan Special Olympic. So saya sebenarnya nak dia expose dengan dunia luar, macam mana keadaan di luar, macam mana kita punya socialize kat luar. Tak adalah bagi dia rasa apa yang kita pun lalui juga seperti biasa. Yes, sebab tu saya mana-mana saya pergi pun saya bawa dia. Exposure untuk dia kan? Exposure untuk dia dan ramai kawan-kawan saya kenal dia dah. Tapi sejujurnya Datin kan, bila saya tengok Sarah untuk pertama kali tu, saya nampak dia macam budak normal. Bila Datin bagi tahu ni barulah kan tahu dia anak syurga, anak yang istimewa. Sarah suka masak ke? Yes. Suka masak apa? Masak spaghetti. Spaghetti. And fish. Anak istimewa ni kan Mira, dia kesukaan dia kalau dia suka fish tu dia akan suka fish je. So dia makan fish tu bertahun-tahun. So walaupun kita introduce dia dengan makanan baru dia tak nak. Ada at one time dia makan telur je 2 tahun. Lepas makan telur 2 tahun baru dia makan ikan. And lately ni dia baru suka ayam. Kita masukkan kita punya bayam. Bayam ni pun ikut juga kita punya selera kan, berapa banyak. Okey, masukkan bayam kita. Okey, kacau baby. Mix it up together. Mix up together. Be careful. Be careful. Comel lah Sarah ni. Okey, Sarah masukkan garam. Nak pakai apa? Sarah buatlah. Sarah buatlah. Sarah buat. Macam mana nak masukkan garam? Pakai ni. Okey, masuk garam. Oh, skill dia nampak. Dia bukan berdebuk macam tu, jadi ada skill, okey? Kita perlu masukkan air ke tak? Tak payah. Sarah suka sayur apa? Yang saya suka tu ada dekat nasi goreng. Sayur dekat nasi goreng, sayur carrot. Yang makan kecil. Oh, mixed veggie. Mixed veggie. Oh, mixed veggie. Okey, ini adalah step terakhir. Kita nak buat filling dia pula. Okey. Mula-mula kita buat apa? Pecahkan telur. Crack the eggs. Crack the egg. Okey. 1. Saya rasa berapa biji? 5 cukup. Kalau 5 macam tu kan. Okey, Sarah can whisk? Okey, Sarah akan whisk. Dahsyatlah Sarah ni. Kita dah tumis bayam ni, kita nampak agak kasar dan Datin dah pun blend untuk menampakkan teksturnya lebih cantik dan lebih mudah untuk masukkan dalam acuan. Inilah rupanya. Sampai dia kembang. So yang ni kita masukkan cooking cream. Sarah nak masukkan cooking cream? Satu cawan. Sampai Mami kata stop. Ini dalam 450. Slow ya. Sampai Mami kata stop. Okey. Berapa banyak ni kita nak guna sour cream ni? Saya rasa dalam 250 cukup. Okey, sudah. Okey. Ini pun sama juga sukatan dia, 250. Ke kurang lagi? Kurang sikit. Masukkan susu ya. Sarah kacau ya. Okey, bos. Okey, bos. Bismillah. Okay. Cooking cream ni anggaran dia lebih kurang 250 ml dan fresh milk 200. Betul tak? 200 ml. 200.
Sudah. Boleh Sarah? I rasa dah cukup. Okey. Okey, dah cukup. Okey, kita dah boleh start letak telur. Sarah letak apa tadi? Spinach. Spinach, okey. Okey, kita tuangkan je. Be careful, don't spill. Ya, sorry saya. Okey, masukkan ni. Tu Sarah dia akan masukkan sayur. Jangan penuh ya Datin ya? Jangan penuh sangat. Macam tu je. Okey, Sarah letak sayur. Letak sayur pakai penepit tu. Bayam ni pun ikut suka kita lah nak banyak mana kan. Ikut suka kita. Sarah ni nampak dia menjaga betul kebersihan tu. Tumpah sikit dia dah risau dah. Sebab dekat dapur, nak pakai tangan pun dia takut. Dekat dapur Mira dia ada tugasan. Sebelum dia tidur, dia kena pastikan semua cutleries, utensil dah simpan. Oh, tu kerja dia lah. Tu kerja dia. Kalau tak simpan, tak boleh naik tidur. Itu bahagian dia. Bahagian dia. Okey, sekarang ni. Cheese ni nak tutup ke ataupun atas sahaja sekadar hiasan? Ke nak tutup dia? Boleh, nak letak banyak mana pun boleh. Kalau orang yang suka cheese kan, dia suka letak banyak-banyak kan. Teamwork lah kita, Sarah best kan? Very good lah Kak Mira kan. Very good experience kan. Nanti Kak Mira datang lagi boleh tak? Boleh. Dah siap. So lepas ni kita nak masukkan dalam oven. Berapa lama Datin? Okey, kita bakar dia selama dalam lebih kurang 45 minit. Mira sebab I nak atas dia tu crispy. Okey. Temperature dalam 180. 180. Api atas dan bawah. Okey. Jom kita bakar. Let's put the oven. Yay. Go to oven. Okey, Kish, bayam kita dah pun siap. Mira ada soalan terakhir untuk Datin ni. Macam mana kan? Okey, tadi kita bakar ni selama 45 minit. Memang kita kena betul-betul ikut masa untuk bagi dia masak ataupun ada tips lain? Okey, ideally kita ikut masa dia masak 45 minit tadilah. Tapi in case kita kadang-kadang tak pakai jam kan Mira. So sambil-sambil kita buat kerja tu, apa yang bau wangi merebak satu rumah ni? Tu maknanya dah masak. Itu pun salah satu tips juga. Nampak? Dah cantik dan bau pun sangat sedap. Kita tak sabar nak makan. Anda kena cuba resepi ni dekat rumah, okey? Terima kasih Datin. Terima kasih Sarah. Wanita dan kecantikan memang tidak dapat dipisahkan. Sudah menjadi lumrah golongan ini sentiasa ingin kelihatan rapi dan menarik setiap masa. Kepelbagaian koleksi fashion masa kini memberi lebih banyak pilihan untuk mereka menggayakan busana yang sesuai dengan trend semasa. Cree antara jenama yang tampil dengan rekaan pakaian casual untuk koleksi terbarunya. Mula mencuburi industri fashion sejak 2013, Qayyum Iskandar Sulaiman, 31 tahun, menghasilkan koleksi pakaian casual sebagai fokus utama bagi jenama Cree. Saya sendiri saya sendiri sebagai seorang pereka, saya rasa saya suka explore fashion. Jadi baju kurung ni dia adalah rekaan klasik dan dia adalah benda tradisional yang kita kena hormat. Jadi kadang-kadang kita punya idea, kita punya apa kita suka dalam tu sangatlah tidak tradisional. Jadi saya pilih casual untuk jadikan saya punya perniagaan saya sepanjang tahun supaya idea tu tak limited dan saya juga terus menghormati pakaian tradisional saya. Mementingkan aspek keselesaan, jenama ini menitikberatkan proses pemilihan fabrik agar kualiti setiap pakaian yang dihasilkan terjamin dan sentiasa menepati citarasa pelanggan.
Saya mulakan dengan keselesaan. Jadi keselesaan tu sangat penting sebab yang pakai tu dialah yang merasai pakaian tu setiap hari kan, bila anytime dipakai. Jadi pemilihan fabrik adalah proses yang paling penting dan paling lama saya akan start lah. Maksudnya saya akan betul-betul fikir fabrik apa yang saya nak jual pada koleksi ni, pada musim ni. Fabrik berbeza atau fabrik-fabrik yang lain lah. Yang saya selalu nak cari fabrik yang unik dan market akan hargai. Customer saya akan hargai lah. Elemen sejarah menjadi inspirasinya apabila dia mengilhamkan kembali koleksi busana dengan gaya zaman dahulu dan disesuaikan dengan trend fashion terkini. Jadi saya ada banyak ambil zaman-zaman lama, sampai 90, sampai 60, sampai 70. Saya suka sesuatu yang retro modern. Maksudnya sesuatu yang lama diberi nafas baru. Contohnya sleeve signature kami panggil poet sleeve. Maksudnya saya cakap sleeve penyair. Maksudnya sleeve-nya besar, dramatik. Masa dulu kan orang penyair kan dia orang angkat-angkat tangan. Jadi memang itulah dramanya. Jadi saya banyak terinspirasi daripada benda-benda yang retro. Mengetengahkan rekaan lengan yang besar dan dramatik, koleksi ini sesuai bagi wanita yang ingin tampak lebih cantik dan menarik meskipun untuk gaya seharian. Alhamdulillah, saya boleh cakap yang kami dah sampai tahap yang ada rekaan yang menjadi klasik kami. Untuk brand kecil seperti kami ni, nak dapat rekaan klasik ni tak mudah. Maksudnya rekaan yang bila dia tengok je, dia tahu oh ni daripada Cree. Jadi itu yang rekaan nama, kami ada dua rekaan. Satu nama dia Jacqueline, cotton shirt, kemeja cotton, tangan sangat besar, boleh tengok dekat Instagram kami. Satu lagi kami ada nama Tally top, pun sleeve yang sangat besar. Jadi saya perasan saya punya Cree girls ni, mereka meminati benda-benda yang fantasy, benda-benda yang bukan macam biasa. Jadi itu yang mereka cari. Bila kami keluar benda yang sleeve besar je, mulalah dapatlah sambutan yang memerasakan. Alhamdulillah. Koleksi rekaan yang menarik bersama sedikit sentuhan dramatik semestinya mampu menawan hati wanita yang gemar bergaya. Sering bermain dengan warna ceria dan selamat, Koyum berharap agar jenama ini mampu bersaing dengan nama-nama besar dalam industri fashion. Jadi saya nak bawa Cree kepada satu cara baru, iaitu slow fashion. Kalau dulu kami fast fashion, sekarang ni saya ingin membawa Cree kepada satu era lain lah, iaitu slow fashion. Saya mungkin akan explore baju-baju yang lebih dramatik, lebih susah untuk direka, khas untuk mereka yang menghargai rekaan tersebut. Saya suka Sarah Burton, mereka dekat Alexander McQueen. Saya juga suka mendiang Virgil Abloh. Mereka ni dua orang berbeza. Tetapi mereka mempunyai idea yang mereka percaya kepada diri mereka yang sangat-sangat tinggi. Jadi cara mereka menghasilkan rekaan mereka ni sangat genuine. Kita dalam dunia fashion ni kita nak bawa benda yang menyeronokkan untuk pelanggan kita. Jadi kita nak nampak different, kita nak jadi paling original lah. Saya harap one day kita jadi industri yang mampu memberikan supply yang cukup kepada orang kita sendiri, tak payah import. Dalam 10 tahun lagi, saya harap kita semua mereka Malaysia mampu dominate, mampu menjaga market Malaysia sendiri, insya-Allah. Segmen Sana Sini minggu ini akan membawa anda menghayati destinasi yang syarat dengan sejarah dan tradisi. Menjadi antara negara yang sangat padat dengan penduduk, lokasi ini menawarkan pelbagai tempat menarik yang boleh dikunjungi.
bersama Nur Aisyah Budiman berkongsi pengalaman pengembaraannya di sekitar Bandar Belgaum, India. Belgaum atau dikenali sebagai Belagavi merupakan sebuah bandar yang terletak di negeri barat daya India, Karnataka. Bandar ini menyimpan pelbagai kisah menarik di sebalik sejarah dan tradisi yang dibawa oleh masyarakat di sini. Bandar ini padat dengan penduduk dan syarat dengan tradisi serta sejarahnya yang menjadi antara faktor penarik kepada pelancong. Assalamualaikum, ya namaskar. Mera naam Aisyah Budiman hai. मैं तीसरा MBBS Catrahu. Saya merupakan salah seorang pelajar ijazah doktor perubatan di USMKLE Karnataka, India. Saya dah duduk sini hampir 3 tahun sebab saya mula-mula menjejakkan kaki di bumi Bollywood ni pada tahun 2019. Antara lokasi yang saya paling recommend, Belgaum Fort. Sebab apa tahu, satu benda yang bagi saya sangat amazing yang ada dengan Belgaum Fort ni, Belgaum Fort ni masih lagi hidup sampai sekarang. Maksud saya masih lagi hidup tu, masih ada lagi aktiviti masyarakat setempat dalam Belgaum Fort tu. Masih lagi ada orang yang tinggal dalam Belgaum Fort tu. Jadi bila kita masuk dalam Belgaum Fort tu, kita dapat rasa macam vibes orang dulu-dulu macam mana mereka hidup dalam fort tu macam mana tahu. Sebab Belgaum Fort tu dalam tu ada kawasan perumahan. Sebenarnya Belgaum Fort ni antara salah satu fort yang tertua di negeri Karnataka sebab dia dibina pada tahun 1200 oleh Birchi Raja, salah satu pemerintah India yang hebat pada masa dahulu. Tempel Kamal Basti merupakan antara kuil yang popular di Belgaum. Selain menjadi tempat untuk penganut agama Hindu beribadah, seni binanya yang bermotifkan bunga menjadi salah satu tarikan pengunjung. Okey, jadi bila kita masuk lagi dalam Belgaum Fort tu, sebenarnya ada temple. Nama temple yang ada dalam Belgaum Fort tu, Kamal Basti Temple. Kamal tu maksud dia lotus. Sebab kalau kita tengok struktur dekat atas temple tu, dekat bahagian atas, dia ada satu bentuk bunga. Ada bentuk bunga dekat atas temple tu. Bila kita dah masuk dalam temple. Jadi sebab itulah dia digelar sebagai Kamal Basti Temple. Bagi saya tu antara temple yang cantik. Kepada yang gemarkan fashion ala Bollywood, pasti mereka tidak mahu melepaskan peluang untuk berkunjung ke Kade Bazaar. Selain mempunyai koleksi kain sari dengan pelbagai pilihan warna, corak dan sulaman yang unik, harga kain yang berpatutan juga menjadi daya tarikan utama di sini. Sekarang kita berada dekat night market dekat India untuk kita tengok kedai-kedai sari kat sini. Jom. Okay, Kade Bazaar ni dia macam satu night market yang buka hari-hari. Yang menarik dia ada banyak sangat sari yang murah-murah jual kat sana. Untuk mak-mak, perempuan-perempuan, termasuk saya sendiri, mesti akan rambah mata lah bila tengok sari-sari yang ada kat sana. Sari dekat Kade Bazaar ni sangat murah. Harga dia RM30 sahaja untuk satu pasang kain. Kalau bandingkan dengan Malaysia, harga dia agak mahal sebab kalau kat Malaysia dia makan RM100. Tapi kalau kat sini RM30 je dah boleh dapat satu pasang kain kosong yang kita boleh buat baju kurung ke, baju kebaya ke. Okey, jadi lokasi terakhir yang semua orang wajib pergi waktu melawat Belgaum adalah kedai chai. Okey, kedai chai satu benda yang sangat menarik lah. Chai ni dia ada kaitan dengan teh tarik tau. Untuk siapa yang pagi-pagi pergi kedai mamak minum teh tarik kan. Teh tarik itu sebenarnya berasal daripada India. Kalau ke India kita panggil chai. Tapi di Malaysia ada orang yang dah ubah lah, modifikasi sikit minuman chai tu menjadi teh tarik. Untuk semua traveller-traveller di Malaysia yang bila nak travel tu mencarikan ketenangan ataupun sukakan explore culture dan juga budaya masyarakat setempat India yang sangat unik, Belgaum lah tempat dia. Lebih-lebih lagi di Belgaum, tempat ni sangat bebas daripada hiruk-pikuk bandar, penuh dengan kihijauan dan juga satu bonus point untuk semua food hunter sebab di sini makanan dia sangat sedap. So I think that is all from me. Bas iknahi, syukriya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Biarpun bandar Belgaum merupakan sebuah bandar lama yang sangat padat, destinasi ini menyimpan 1001 kisah sejarahnya yang tersendiri dan kekal terpelihara sehingga kini.
Hujung minggu adalah masa yang terbaik untuk diluangkan bersama insan tersayang. Selain dapat mengeratkan silaturahim, gunakan ruang dan peluang ini sebaik mungkin untuk merehatkan minda. Ketepikan dahulu urusan kerja, hargailah setiap detik kenangan bersama. Baiklah, terima kasih sekali lagi Datin dan juga suami kerana sudi menerima kunjungan kami pada minggu ini. Sama-sama Mira, sudi datang ke teratak kami. Buat penonton kesayangan Nona, jangan lupa temu janji anda di minggu hadapan bersama kami lagi untuk pelbagai informasi terkini dan kisah untuk diteladani. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.